Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih atas soalan Larut yang menyentuh soal dasar, jadi saya mengambil mohon sedikit waktu tambahan. Soalan itu mengandaikan ada keperluan anjakan dasar yang lebih bermakna dan radikal. Dan ini telah kita ulas dalam belanjawan madani tentang hutang dan amalan rasuah dan juga tata kelola dan unjuran IMF yang agak rendah, serta masalah yang dihadapi oleh rakyat umumnya, kos sara hidup yang menekan. Maka tindakan diambil seperti mana diumumkan, termasuklah pengurangan defisit dan juga tumpuan terhadap dasar fiskal yang mengembang. Perbelanjaan kerajaan berjalan lancar dengan perbelanjaan sebenar suku pertama 93.3 bilion ringgit, iaitu 24% peruntukan tahunan. Dan ini 7.5% lebih tinggi daripada pelaksanaan suku pertama 2022. Kemudian kita lihat umpamanya keyakinan pengurusan ekonomi dengan agensi penarafan kredit Fitch yang meningkatkan dan mengekalkan penarafan kredit Malaysia dalam keadaan hutang yang bertambah. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan 5.6% pada suku pertama. Ini lebih tinggi dari Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu. Kerana beberapa langkah tata kelola yang telah janjikan, termasuk wewenang yang lebih luas pada badan penguatkuasaan, termasuk HDN, SPRM. Kemudian kita telah membatalkan beberapa kelulusan rundingan terus, walaupun ada beberapa tindakan segera mengikut kaedah fast track tender, terutama dalam isu seperti tebatan banjir dan projek-projek sekolah taif dan klinik desa. Keutamaan tetap diberi kepada tender di kalangan kontraktor Bumiputera. Dan beberapa akta tanggungjawab fiskal akan dibentangkan. Pembaharuan sistem perkhidmatan awam bagi mengurangkan kerenah birokrasi melalui STAR, pasukan petugas khas reformasi agensi oleh KSN, itu dilaksanakan, termasuk langkah yang disebut ease of doing business. Tindakan membatalkan monopoli telah dilakukan seperti mana model dui rangkaian bagi 5G. Suatu keputusan yang tegas daripada kita, walaupun tekanan dari Barat, khususnya Amerika dan Eropah, sangat kuat. Pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah 71.4 bilion, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Kemudian, apakah langkah-langkah pelaburan? Ada juga kaitan dengan Titiwangsa tadi, iaitu pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2037 dan Tesla dalam EV. Pelaburan otomotif Geely Proton itu lebih serius kerana selepas perjanjian di Meterai di Beijing, mereka terus datang ke sini untuk meneruskan projek Automotive City di Tanjung Malim. Dan juga Rongshan Petrochemical Company Limited dalam petrokimia di Johor. Penyelesaian 1MDB dengan pihak IPIC 1.8 bilion dolar Amerika, dan seperti kita tahu Putera Mahkota UAE hadir sekarang untuk meneruskan langkah-langkah perbincangan termasuk soal pelaburan. Pertumbuhan dengan projek-projek negeri diteruskan seperti mana saya umumkan, 1 bilion ringgit tambahan untuk tebatan banjir Kelantan,
900 juta untuk Johor, dan bila permohonan Kerajaan Negeri Terengganu kerana kerosakan akibat banjir yang melibatkan Tasik Kenyir, 200 juta ringgit kita luluskan, dan saya ambil kesempatan untuk mengumumkan di sini iaitu 200 juta ringgit diperlukan segera oleh Kerajaan Negeri Terengganu untuk memperbaiki kerosakan akibat banjir. Sabah Sarawak seperti telah diumumkan. Yang lain, langkah-langkah yang lain yang termasuk IPR, sumbangan tunai rumah, bernas, insentif pengeluaran getah, bantuan musim terkujuh akan saya lampirkan dalam jawapan bertulis yang boleh diedarkan kepada Yang Berhormat untuk menjimatkan waktu. Kerana langkah-langkah yang diambil ini termasuklah rahmah dan pemberian subsidi yang lebih bersasar yang tidak menaikkan kadar elektrik dan diesel, maka kita dapat mengekang kenaikan dan masalah yang dihadapi inflasi, dan ini dapat dikawal. Dan pemberian subsidi yang lebih bersasar yang juga menjadi isu, kita tidak naikkan kadar elektrik melainkan untuk T20. Saya nak jelaskan di sini. Untuk T20 sahaja, iaitu rumah-rumah besar yang tidak akan diberi subsidi elektrik. Dan pangkalan data utama padu akan dapat menyelaraskan semua angka-angka yang disebut. Ini sama saja seperti mana bantuan kewangan haji. Kepada B40 kita tambah, tapi bagi T20 tidak akan ada lagi tambahan ataupun subsidi daripada kerajaan. Mereka harus belanja sepenuhnya kos haji kerana mereka di kalangan yang mampu. Akhirnya, pelan induk perindustrian baru 2030 akan diumumkan pada bulan Ogos. Gajian separuh penggal akhir September tertakluk kepada keputusan Yang di-Pertua untuk mempercepatkan jadual kerana ada perdebatan penting rancangan Malaysia ke-12, iaitu kajian separuh penggal dan juga belanjawan. Kalau ini dipersetujui, maka kita boleh bentangkan pada akhir September dan belanjawan Oktober. Terima kasih. Yang Berhormat Larut. Terima kasih Yang Berhormat Tambun dengan jawapan panjang lebar. Tapi Yang Berhormat, saya ingin maklumkan bahawa hakikatnya ramai lagi yang mengungut, terutamanya ahli-ahli perniagaan dan ahli korporat dan juga wakil-wakil industri dalam dan luar negara. Kerana ramai yang mengatakan tidak ada dasar ekonomi yang jelas. Mereka bertanya-tanyakan apakah dasar utama yang menjadi tunjang untuk pembangunan ekonomi Malaysia pada hari ini. Belanjawan madani itu bukanlah hala tuju yang sebenarnya kerana tidak mempunyai sasaran keberhasilan yang jelas. Tadi Yang Berhormat dah bagi contoh masa dasar untuk tidak mengadakan tender terbuka. Tiba-tiba ada pula yang mengatakan fast track. Akhirnya menjadi tender terhad. Ini adalah menjadi sesuatu yang menyebabkan pelaksana sendiri pun confused. Dan ini akan menjejaskan kepercayaan pelabur dalam dan luar negara sebagai contoh. Jadi soalan saya, sampai bilakah kecelaruan yang ditimbulkan ini boleh kita selesaikan supaya kita dapat melihat masa depan negara yang lebih baik? Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak fikir ada kekeliruan. Kerana kalau kita kata batalkan projek Rundingan Terus, kita sebut untuk Tempatan Banjir harus ada langkah percepatan. Dan ini termasuk yang disebut pre-queue dan selected tender. Itu di Parlimen. Masalah Yang Berhormat Larut harus hadir di Parlimen untuk mendengar jawapan. Ya. Ini tidak ada pertentangan. Yang Berhormat Kubang Krian Perundang, saya selalu sebut, tak boleh Rundingan Terus, tapi untuk Tempatan Banjir. Kalau kita ikut proses biasa yang kata kecelaru ni, ya,
maka kelulusan kontrak tebatan banjir hanya dapat dimulakan bulan November Disember. Dan Kelantan, Terengganu, Johor semua kata tak boleh, kena segerakan. Maka kita kata kita adakan fast track, tetapi mesti tender dengan syarat-syarat setelah melalui proses pre-queue. Jadi itu soal yang spesifik soal tebatan banjir. Tapi yang merungut dasarnya ada. Kalau dasar kita celaru, pertumbuhan tidak akan dapat mengatasi Indonesia, Vietnam dan China. Kalau dasarnya celaru, tidak mungkin pelaburan datang. Dan untuk penjelasan, pelaburan ini serius sebab sebulan setelah kita ke negara China, Geely datang. Bukan saja launch Proton PX9 90, tetapi juga mencadangkan supaya disegerakan projek Automotive City Tanjung Malim. Rongshan telah berunding. Jadi maknanya ada dasar yang jelas yang mereka ketahui. Begitu juga yang disebut saudara umpamanya tentang rungutan biasa kita dengar. Tapi dan kalau Larut beri pandangan apa yang spesifik, saya boleh terima. Tidak ada, bukan maknanya penyelesaian ini muktaman. Kalau ada rungutan yang munasabah, saya boleh ambil kira dan kita boleh buat penyesuaian yang perlu, kerana yang penting adalah untuk menjana pertumbuhan yang lebih rancak di negara kita. Yang Berhormat Bagan. Ya, Puan Ketua. Puan Ketua, saya ingin bertanyakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Memandangkan sekarang kerajaan sudah menikmati kestabilan politik buat kali pertama ni sejak 2020. Apakah dasar ekonomi utama yang membolehkan kita memulihkan penarafan kredit Fitch yang telah diturunkan semasa kerajaan Tan Sri Muhyiddin? Dan juga perkara penting berkaitan dengan perang perdagangan di antara negara China dan Amerika Syarikat. Apakah posisi atau macam mana Malaysia boleh ditempatkan supaya kita dapat sama-sama menikmati hasilnya daripada perdagangan di antara rakan dagang utama iaitu negara China dan yang ketiga iaitu Amerika Syarikat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bagan. Saya rasa kerana kestabilan politik itu satu yang meyakinkan sehinggakan pelaburan lebih rancak sekarang daripada dulu. Tapi yang pentingnya bukan sekadar pengumuman atau MOU, tetapi pelaksanaannya. Dan kita lihat umpamanya seperti mana Tesla untuk EV, Amazon Web Services, Rongshan dan Geely itu sebagai permulaan. Dan ATA dan beberapa negara biar pengumumannya sesuai pada ketikanya. Tetapi soal yang dibangkitkan ialah tentang keyakinan. Jadi keyakinan ini bagi saya dengan pertama politik yang stabil, keduanya dasar jelas. Walaupun Larut bangkitkan tadi, tapi saya telah jelaskan bagi pelabur, dia tahu biar tata kelola itu jelas, dasar tentang tarikan kepada pelaburan asing itu jelas dan dia datang. Jadi saya tidak fikir ini merupakan satu masalah, seperti mana juga rating Fitch yang juga jelas. Ada kritikan tentang OPR, cuma dalam 6 bulan sekali naik, tapi dalam tahun 2022 semasa yang Berhormat Perdana Menteri 4 kali naik setahun, tak jadi pula isu. Tapi kita naik sekali dia gegak gempita bunyinya. Tapi yang penting yang saya nak katakan di sini, defisit kurang, inflasi turun, kadar pengangguran rendah dan pelaburan bertambah. Dan ini alhamdulillah kejayaan kerajaan perpaduan. Tambahan yang di-Ketua, aturan soalan tambahan. Aturan Soalan syarat Selangor. Tuan Jadi Ketua, aturan syarat 36(5). Seseorang ahli tidak benar menyebutkan nama ahli yang lain. Tadi Bagan menyebutkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Minta tarik balik. Terima kasih. Saya teruskan menjemput Yang Amat mana boleh teruskan Tuan Yang Amat. Kobin Singh Dio Damansara. Buat peraturan mesyuarat buat apa guna kalau macam disebut dilayan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 3.
Terima kasih. Yang Berhormat, Datuk. Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Peraturan mesyuarat telah dikeluarkan. Kalau Yang Berhormat tak setuju, sebut tak setuju. Kalau tidak, apa Kalau guna Arau tahu mesyuarat? peraturan mesyuarat, Arau pun tak boleh berdiri sekeran tanpa ucap. Saya berdiri di bawah peraturan mesyuarat 366. Bagan menyebut nama Tan Sri Muhyiddin. Dia tak boleh sebut nama macam tu, dia kena sebut kawasan, pagar, Tuan Yang dan dia Dipertua. bersangka jahat kepada Tan Sri Muhyiddin. Apa yang disebut oleh Bagan adalah kerajaan seseorang itu, bukan nama seseorang dalam Dewan ini. Tak. Apakah masalah dia? Kita nak teruskan dengan masalah. soalan saya. Tak Kita datang masalah. ke parlimen, saya nak Saya- tanya soalan, saya saya nak minta bertanya jawapan. Kenapa dibiarkan begitu? Yang berdiri minta panduan untuk standing order, dia yang tak faham standing order. Boleh kita teruskan dengan soalan kita? Yang Berhormat, saya bertanya Bagan, tak tanya kamu. Ya, ini soalan saya. Tanya Bagan. Relax, Arau. Arau, sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Damansara. Saya nak terus menjawab. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Komunikasi dan Digital menerusi Kita boleh aktivitinya. panggil kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas ni. Boleh. Kerana jadi presiden. Ini adalah flow saya. Boleh Boleh saya Kalau jawab dah soalan tak? tak ada ruling, tak ada keputusan. Yang Berhormat, boleh saya jawab Tan Sri soalan Muhyiddin. tak? Pendan, sila duduk. Kalau berucap tanpa kebenaran, saya bagi amaran 2 kali. Kali ketiga saya akan silakan pendan keluar. Saya sudah buat ruling. Teruskan. Saya suruh Yang Berhormat Timbalan Menteri teruskan jawapan. Rulingnya teruskan sahajalah. Kalau pendam mau bising keluar sahaja. Okey. Terima kasih.